kelas nanti. So saya mungkin akan tamatkan awal, tetapi kita akan cuba untuk kupas topik ini sebaik yang mungkin, okey, sebaik yang mungkin. Sebab topik ini saya rasa adalah satu topik yang sangat penting. Sangat penting dan dia adalah berpotensi untuk disoal khususnya di bahagian struktur. Okey, khususnya di bahagian struktur. Okey ya. Alright. Pengenalan kita anatomi dan fisiologi ini sebagai ulang kaji saya baliklah. Okey, anatomi adalah didefinisikan sebagai satu kajian tentang struktur badan. Berasal daripada perkataan Yunani ana, okey. Dan bermaksud asing kan, dan Tom itu adalah bukan Tommy ya. Bukan Tommy ya. Tom bermaksud memotong ataupun membelah bahagian anggota badan. Dan fisiologi adalah merupakan kajian tentang fungsi struktur badan. Itu adalah anatomi dan fisiologi. Okey, itu adalah anatomi dan fisiologi. Kajian tentang struktur badan dan fungsi struktur badan yang lain. Okey? Alright. Jadi untuk yang pertama ini, kita akan mengenal pasti aras organisasi hidup ini. Dalam anatomi dan fisiologi ini, perkara yang paling asas yang kita kena ketahui adalah aras kita. Bagaimana kita bermula? Okey, bagaimana kehidupan manusia itu bermula? Bermula daripada bahagian yang paling kecil, iaitu aras kimia. Okey, aras kimia. Di mana aras kimia ini terdiri daripada atom. Okey, atom. Okey, dan atom itu ada subatomic atom. Subatomic atom itu ada dua, proton, neutron, okey, elektron, okey. Proton, neutron, elektron. Itu adalah subatoms yang mana akan membentuk atom. Okey. Subatom tadi itu elektron, proton, neutron akan bergabung untuk membentuk atom. Okey. Jadi atom-atom itu pula akan bergabung antara satu sama lain untuk membentuk molekul. Okey. Ataupun DNA, dalam kurungannya DNA lah. Okey, itu adalah peringkat yang pertama untuk aras kimia. And then apabila aras kimia itu terbentuk, bermula daripada subatom yang terdiri daripada 3 perkara, iaitu proton, neutron dan elektron, dan itu akan membentuk atom. Dan atom-atom itu akan membentuk molekul. Okey, molekul. Yang itu yang dikenali sebagai aras kimia. Okey, yang kedua pula, aras yang kedua adalah aras sel. Okey, bagaimana aras sel ini terbentuk? Okey, aras sel ini terbentuk adalah kesan ataupun adalah terbentuk disebabkan oleh penggabungan antara molekul-molekul. Jadi molekul-molekul ini akan membentuk sel. Okey, contohnya sel tisu, sel darah. Okey, sel tisu, sel darah. And then yang ketiga, daripada sel itu, gabungan-gabungan aras sel itu akan membentuk tisu. Dan tisu-tisu ni ada beberapa jenis, ada lebih kurang 4 jenis. Nanti kita akan tengok. Daripada tisu itu akan bergabung dengan tisu-tisu yang sama, okey, tisu-tisu yang sama untuk membentuk organ yang spesifik. Contoh organ digestif, okey, organ contoh kulit, jantung. Okey, itu adalah penggabungan tisu-tisu yang sama jenis yang akan membentuk organ-organ yang berlainan. Okey, organ-organ yang berlainan. Daripada organ pula, untuk satu organ yang lengkap itu, okey, selepas terbentuk, organ itu akan membentuk satu sistem. Di dalam body kita ni ada 11 sistem. Okey, ada 11 sistem. Okey, cardiovascular, integumentary ataupun kulit, respiratory, otot, sistem tulang, sistem endokrina, sistem pencernaan, sistem pembiakan, apa lagi? Yang lain tu nanti kita tengok, okey? Kita tengok. Dan sistem itu, arah sistem itu akan membentuk organisma yang sempurna. Kita lah manusia. Jadi kalau kita lihat daripada proses yang ada dalam gambar raja ini, kita melihat bahawa ada 6 aras utama untuk membentuk manusia.
Okey, bermula daripada atom. Okey, sekecil-kecil subatom itu, elektron, neutron, proton membentuk atom, atom membentuk molekul, molekul membentuk sel, sel bergabung membentuk tisu, tisu membentuk organ, organ itu akan membentuk sistem, satu sistem yang mempunyai ciri unik dan sistem mempunyai fungsi yang tersendiri masing-masing, dan satu sistem penuh itu terbentuk dalam satu individu yang akan membentuk organisma hidup, iaitu kita lah, manusia. Alright, itu adalah aras organisma hidup. So, saya akan terangkan satu persatu. Okey, satu persatu. 6 itu kita jelaskan secara terperinci, ya. Secara terperinci. Jadi aras kimia ini aras yang pertama dan paling rendah dalam struktur manusia, yang akan membentuk gabungan molekul seperti CO2, karbon dioksida lah, dan H2O ataupun air. Okey, kalau kita nampak dalam gambar rajah yang sebelah kanan itu bermula daripada subatomic particles. Okey, partikel subatomik yang terdiri pada yang saya sebut tadi, elektron, proton, neutron. Dan atom itu akan bergabung untuk subpartikel itu akan bergabung menjadi atom. Okey, atom. Jadi daripada atom-atom itu akan membentuk bind up to each other. Okey, bind up to each other akan membentuk molekul. Okey, atom-atom itu akan bound together. Dan molekul itu akan membentuk pula makromolekul. Itu yang akan membentuk yang seterusnya adalah aras sel. Okey, sel-sel itu terbentuk. Sekejap, macam ada yang masuk. Okey. Okey. Okey, dia akan membentuk makromolekul ini. So subatomic, atom, molekul, makromolekul, dia akan membentuk sel. Ini adalah aras yang kedua. Kalau tadi atom, sekarang adalah aras sel. Aras sel ini adalah terdiri daripada unit kecil dalam kehidupan, bahan hidup, organisma hidup lah, dan mempunyai beberapa fungsi khusus yang berbeza dari segi ukuran dan bentuknya, dan setiap sel itu mempunyai tugas untuk yang unik dalam tubuh manusia. Okey, contohnya sel tisu, fungsi dia adalah lain. Sel darah, fungsi dia lain. Okey, sel otot, fungsi dia lain. Okey, sel-sel yang ada pada usus, lain fungsi dia. Okey, begitulah aras-aras sel. Okey, jadi aras tisu ini adalah daripada aras sel ini, sel-sel ini akan bergabung antara satu sama lain, walaupun pada mulanya aras sel ini adalah sama, tetapi at the end dia akan membentuk tisu-tisu yang berbeza. Okey, tisu-tisu yang berbeza. Jadi 4 tisu yang akan terbentuk dalam badan kita. Okey, iaitu tisu penghubung, tisu epithelial ataupun epithelium, okey, tisu otot dan juga tisu saraf. Itu adalah 4 aras tisu yang akan bergabung, yang terbentuk daripada penggabungan sel-sel khusus itu tadi. Alright, aras tisu. Okey, seterusnya aras organ ini adalah terbentuk daripada 2 ataupun lebih tisu yang akan membentuk organ khusus. Okey, contoh. Kita ambil sebagai salah satu contoh daripada tisu otot. Okey, tisu otot akan bergabung dan membentuk tisu jantung. Okey, jantung. Jadi tisu jantung ini akan terbentuk daripada sel-sel yang khususnya akan membentuk jantung ini. Jadi jantung ini adalah terdiri daripada sel-sel yang membentuk otot-otot khusus untuk membentuk jantung. Okey? Dan begitu juga dengan hati, ginjal dan jantung. Ini adalah aras organ. Dan seterusnya aras sistem. Jadi organ-organ ini akan wujudnya akan membentuk satu sistem yang khusus. Contoh, okey, paru-paru ataupun sistem respiratory adalah terdiri daripada komponen paru-paru, trakea, bronkiol, bronkus, alveoli, alveolus.
itu adalah komponen dalam sistem respiratory yang akan terbentuk berdasarkan gabungan-gabungan sel-sel itu untuk membentuk satu sistem yang lengkap khusus untuk setiap sistem yang ada. Dalam badan kita ada 11 sistem. Ini adalah aras sistem. Jadi 11 sistem itu terbentuk dalam satu organisma hidup yang akan membawa kepada aras organisma itu sendiri adalah yang mana aras yang paling tinggi ialah manusia. Okey, yang mana lengkap, perfect macam kita lah. Okey. Ada kesemua sistem yang penuh di dalam badan kita. Without satu sistem, dia akan menyebabkan organisma itu tidak boleh hidup, tidak boleh lengkap, tidak lengkap. Okey, tidak lengkap. Jadi salah satu sistem tidak terbentuk dengan baik, itu akan menyebabkan gangguan. Okey, gangguan dalam aras organisma. Contoh, okey, contoh jantung tidak terbentuk dengan baik, menyebabkan ada jantung berlubang masa kecil. So, kesannya adalah berpanjangan seumur hidup. Mungkin jangka hayatnya jadi pendek. Sepatutnya individu yang mempunyai sistem yang lengkap, 11 sistem yang lengkap, okey, dia akan dapat hidup lebih lama berbanding dengan individu yang mempunyai mempunyai sistem yang kurang lengkap ataupun ada kecacatan. Itu yang akan menyebabkan kehidupannya mungkin ada masalah ataupun terjejas dan mungkin juga dia tidak dapat dia tidak dapat hidup dengan lebih lama. Itu adalah satu contoh. So, seperti yang kita sudah bincang tadi, itu adalah penerangan berkaitan dengan 6 aras organisasi organisma hidup ini. So, itu adalah secara ringkasnya. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh faham ya? Sebelum kita teruskan? Faham juga. Okey, good. Alright, kalau boleh faham, good. Kita teruskan. Okey. Sekejap ya. Okey. Jadi seterusnya ialah istilah anatomi. Okey, dalam sukatan pelajaran kita, okey, sekejap. Dalam sukatan pelajaran kita, ini adalah perkara yang kedua yang sangat-sangat penting. Istilah anatomi ini. Okey, istilah anatomi ini sangat-sangat penting. Saya minta jasa baik, okey, saya minta jasa baik semua pelajar untuk memahami aras anatomi ini sekurang-kurangnya mengetahui bahagian-bahagian tubuh khususnya yang basic lah, yang basic. Okey, contoh kalau istilah anatomi ini adalah sangat penting. Kenapa dia disebut di dalam bahagian 6.1 awal topik ini? Kerana istilah anatomi ini sangat berkait rapat dengan kesemua topik yang selepas ini. 6.2, 6.3, 6.4 sampailah 6.10. Iya, 6.10. Sangat berkait rapat. Maka istilah-istilah anatomi ini perlu dikuasai dengan baik oleh pelajar. Sebab nanti kalau soalan-soalan yang ada menggunakan istilah anatomi, disitulah yang akan menjadi satu cabaran kepada pelajar untuk mengolah ataupun benda itu akan mempengaruhi kefahaman pelajar dalam menjawab satu-satu soalan. Okey, sebab itulah bahagian istilah anatomi ini sangat-sangat ditekankan. Alright? Okey, jadi istilah anatomi ini adalah setiap huraian dalam istilah tertentu anatomi mempunyai istilah anatominya sendiri. Okey, istilah anatominya sendiri dalam satu kedudukan yang tetap dan dipanggil sebagai kedudukan anatomi. Okey, kedudukan anatomi. Okey, dirian anatomi. Okey, kedudukan anatomi ini satu keadaan di mana kita ini berdiri dengan tegak. Okey, berdiri tegak, menghadap ke hadapan, lurus, tangan di sisi dibuka, tapak tangan menghala ke hadapan, hujung kaki dibukakan sikit,
dan itu adalah dirian anatomi. Mata, kepala, mata, jari, kaki menghadap ke hadapan. Seperti yang saya cakap, dan manakala anggota atas terletak di sisi tubuh dengan tapak tangan menghadap ke hadapan. Ini tapak tangan di sisi dia akan menghadap ke hadapan, bukaan. Alright, bukaan begitu. Itu adalah kedudukan anatomi. Okey. Kalau dalam sukatan pelajaran, kalau dalam sukatan pelajaran dia tidak ada menyebut tentang secara spesifiknya adalah bahagian-bahagian dalam badan, bahagian-bahagian tubuh. Okey, bahagian-bahagian tubuh. Okey, sebelum kita lebih jauh. Okey, di sini saya ingin membawa pelajar-pelajar untuk mengetahui secara asasnya bahagian-bahagian tubuh. Okey, alright. Cuba bagi respon dengan saya, sama ada secara voice out ataupun type di sini. Sebutkan, sebutkan. Okey, type lah. Sebutkan bahagian-bahagian tubuh yang kamu ketahui. Bahagian sahaja. Okey, cuba bagi tahu saya. Cuba sebutkan satu-satu. Ada? Ada yang mau coba? Sebab saya sengaja tidak letakkan di slide saya ini. Bagian-bagian tubuh ini. Ada? Okey. Mungkin kita boleh masukkan di sini. Alright. Sambil-sambil. Okey, contoh. Okey. Sebagai contoh, terletak di sini. Okey, berdasarkan gambar yang ada di sini, okey. Berdasarkan gambar yang ada di sini, mari kita bincang sikit. Okey, mari kita bincang sikit berkaitan dengan bahagian-bahagian tubuh. Okey, bahagian-bahagian badan ataupun tubuh. Okey. Mari satu-satu. Berikan sedikit feedback kepada saya. Pertama, kita mula dengan bahagian anggota atas. Okey, boleh sebutkan saya, berikan saya anggota atas ni terdiri daripada mana? Hah? Apa dia? Anggota atas? Kepala? Kurang tepat. Kurang tepat. Tengkorak. Anggota atas. Ada 3 tuh kan? Lagi, cuba lagi. Anggota atas. Okey, anggota atas adalah terdiri daripada tangan, bahu, lengan. Jangan silap anggota atas. Okey, siku. Kepala otak kosion kepala. Itulah nampak gambar lain sikit terus kepala otak pun biol. Apalah. Pergelangan. Tangan. Okey. Lagi? Dan juga
Tangan itself. Tapak tangan. Tangan lah. Jari jemari dia. Yes, betul. Jari jemari. Itu termasuk ya. Termasuk. Okey, itu adalah bahagian anggota atas. Okey. Yang kedua. Lawan anggota atas adalah anggota bawah. Yes. Okey. Yang bawah. Sebutkan Bawah. dengan saya. Yang di bawah, cikgu. Apa anggota bawah yang kamu tahu? Yang di bawah. Contohnya paha. Kaki. Paha cikgu. Paha. Ha? Kaki, paha, Kaki. Alright. Lutut. Kaki. lutut. Lagi? Paha. Lutut. Lagi? Iya. Semualah jari kaki. Macam mana Punggung, pula pinggul. dengan adakah dia masuk pada Di anggota tengah, bawah? cikgu, di tengah. Ha? Masuk. Okey, masuk punggung. Masuk ya. Alright, itu adalah anggota bawah. Okey, yang ketiga adalah kepala dan leher. Ini barulah tengkorak. Kepala apa ini? Kamu ni nampak gambar yang lain-lain sikit terus kamu rasa lain-lain. Macam ni. Nah, dorong tuh juga. Kepala dan leher. Okey. Tengkorak, hidung. Okey. Telinga. Okey. Telinga. Mata. Okey. Semua itu adalah bahagian-bahagian yang terletak di bahagian kepala dan leher. Dan keempat adalah bahagian toraks. Ataupun dada. Dan juga dada. Oh. Okey. Oh, Bahagian dada ini banyaklah. Okey. Rangka ataupun rusuk, sangka rusuk. Okey, sangka rusuk, sternum. Okey, sternum. Kemudian banyaklah dan juga ada organ-organnya di sana lah. Okey, organ-organ di sana. Okey, yang kelima adalah 1 2 3 4 5 abdomen. Dan juga pelvic. Pelvis. Yes. Pelvis. Okay. Alright. Okay. Abdomen dan pelvis. Ini adalah banyak organ di sana lah. Okay. Ini adalah bahagian-bahagian tubuh yang kita boleh jelaskan. Alright. Yang kita boleh lihat berdasarkan pembahagian-pembahagian tubuh secara asas. Okay. Boleh ya? Alright. So jangan nanti bila keluar soalan, apabila keluar soalan, nyatakan bahagian-bahagian tubuh. Di sanalah bahagian atas terus kepala. Kamu jangan fikir bahagian atas tu saja kepala. Sebab kepala dan leher ini adalah bahagian khusus. Okey, bahagian khusus. Alright? Ada masalah? Sudah cikgu, Sean Sudah. tidak ada masalah. Okay, good. So kita teruskan. Alright, kita teruskan. Itu adalah bahagian-bahagian tubuh. Yang seterusnya adalah istilah-istilah anatomi yang ada. Okey, kalau berdasarkan dalam gambar raja ini, dia boleh dibahagikan antaranya yang pertama adalah satah. Okey. Satah adalah bahagian-bahagian tubuh. Satah. Okey. Paksi, ada paksi-paksinya, ada satah-satahnya. Pertama adalah sagittal. Sagittal plan, satah sagittal. Satah sagittal kalau kamu nampak adalah ini daripada yang tengah-tengah ini yang membahagi badan kita kepada kiri dan kanan. Satah sagittal. Okey. Bagi dua badan kita ini daripada tengah ini bagi dua. So itu dipanggil sebagai satah sagittal. Manakala frontal pula ataupun coronal, okey, coronal ataupun frontal itu adalah daripada tengah yang akan membahagikan bahagian depan dan juga bahagian belakang. Okey. Bahagian depan dan juga bahagian belakang. Yang seterusnya adalah transverse. Badan kita ini daripada pusat kita ini dipotong dua. Okey, dipotong dua yang akan melihat keratan rentas di bahagian tengah-tengah itu. Okey, keratan tengah rentas di bahagian tengah.
yang seperti yang ada pada gambar yang ada di sini. So ada 3 satah utama yang kita boleh ketahui. Dan benda-benda ini adalah berdasarkan istilah-istilah anatomi, berdasarkan pembahagian tubuh, berdasarkan satah. Okey, istilah kedudukan pula adalah kalau tadi adalah berdasarkan satah secara basicnya, secara besarnya, asasnya itu, kedua adalah berdasarkan kedudukan. Okey, ini adalah satah ataupun garis pemisah. Kiri dan kanan, depan dan belakang dan juga tengah rentas. Okey, keratan rentas. 3. Ini pula adalah berdasarkan istilah kedudukan. Depan, belakang, kanan, kiri. Okey, kanan, kiri, atas dan bawah. Okey. Alright, kalau kita nampak di sini, di bahagian anterior pula adalah merupakan bahagian hadapan badan. Okey, bahagian hadapan ini adalah bahagian hadapan. Kalau kita sebut secara bahasanya adalah bahagian hadapan, tetapi istilah kedudukan bahagian hadapan itu dalam istilah anatomi dipanggil sebagai anterior. Muka kita ini adalah di bahagian anterior badan. Contoh, dada kita ini, otot pectoralis ini adalah berada di bahagian anterior badan, di bahagian hadapan. Manakala posterior pula adalah merupakan istilah anatomi yang menerangkan kedudukan di bahagian belakang. Okey, cuba bagi tahu saya. Apa yang di bahagian kamu, badan kamu yang berada di bahagian posterior? Bahagian posterior. Boleh bagi tahu saya apa bahagian pada badan kamu berada di bahagian posterior? Tulang rusuk. Ada? Ya? Tulang rusuk. Rusuk. Dia tidak berada posterior, dia berada di anterior. Rusuk kita ni berada di anterior. Tetapi yang ada pada belakang kita ini, posterior ini apa? Satu tulang yang panjang di belakang. Punggung. Punggung, yes. Punggung berada di belakang, posterior. Lagi? Yes. Tulang belakang tulang ataupun belakang. dalam saintifiknya apa? V. Tulang panjang. Vertebra. Okey, vertebra. So Vertebra. itu adalah itu adalah bahagian-bahagian yang kamu sebut tadi adalah contoh punggung, vertebra, bahagian belakang, yang otot belakang ini adalah semua di bahagian posterior, maksudnya di bahagian belakang. Okey, anterior kita depan, contoh mata. Mata kita ini berada di bahagian anterior. Okey, mata kita berada di anterior. Okey, superior. Istilah kedudukan superior adalah atas. Paling atas apa? Paling bawah apa? Okey, so superior ini paling atas. Okey, apa yang paling atas pada badan kita? Yes, betul. Kepala adalah paling atas sekali. Alright? Okey, turun sikit. Daripada kepala ini, turun sikit. Apa lagi yang di bahagian atas? Leher. Leher, hidung, mata, Badan. telinga, mulut. So, itu adalah superior. So, contoh. Mana yang lebih superior? Dagu ke dahi? Dahi. Baru soalan Dahi. sudah salah. Yang paling superior adalah dahi. Yang di bawah dahi adalah dagu. Itu maksud dia yang paling atas. Dagu. Okey, yang paling atas adalah dahi berbanding Minum dengan guys, dagu. Contoh. Okey, antara dagu dengan leher, mana yang paling superior? Dagu lah. Macam itulah. Itu adalah istilah anatomi. Superior, paling atas. Okey. Manakala interior pula adalah yang paling bawah.
Okey, yang paling bawah. So, mana satu yang paling bawah? Apa yang paling bawah kita ni? Yang betul-betul dekat dengan permukaan bumi. Apa yang paling bawah? Tumit. Kaki. Tumit je. Yes, tumit. Lutut. Contoh. Jari kaki, tapak Banyak kaki. kaki. Ah, kaki. Okey, tapak kaki. So, antara tapak kaki dengan lutut, mana yang paling inferior? Itulah bawah kaki. Ah. Apa? Mana yang paling inferior? Lutut ke kaki? Kaki. Kaki. Okey. Kaki. Antara lutut dengan pinggul, mana yang inferior? Lutut. Lutut. Yes. Maksudnya, lutut adalah paling dekat dengan permukaan bumi ataupun paling bawah berbanding dengan pinggul. Begitu maksud dia. Okey, manakala medial pula adalah garisan tengah. Okey, garisan tengah ini daripada hidung kita ini itu adalah medial. Bahagian tengah kita adalah macam sekarang. Apa yang terletak di pada garisan medial kita ini? Apa yang apa benda pada tubuh kita ini yang terletak pada medial badan kita? Pusat. Pusat. Yes, betul. Lagi? Pinggang. Pinggul. Mana ada pinggang pinggul? Perut. Garisan tengah. Yang betul-betul garisan tengah. Pusat cigo. Pusat satu betul lah. Sistem pembiakan. Apa lagi yang di bagian Di mana? medial? Cigo. Hidung, Cigo. Sistem Hidung, betul. pembiakan. Cigo. Lagi? Oh, cigo. Dada. Mulut adalah di bahagian medial. Okey, mulut bahagian medial. So, hidung, mulut, pusat, okey, sternum. Tulang Lenganan. tengah-tengah ini sternum. Okey. Dan alat kelamin jangan lupa. Itu adalah di bahagian Itu saya tanya cigo medial. tadi. Sikit mau Alright, sebut. di bahagian tengah. Adakah alat kelamin di bahagian anterior? Di superior. Elitnya di Ganjil. mata. Mana ada? Okay? Alright. So, selain daripada itu, medial juga, di bahagian medial juga adalah contohnya dahi. Dahi adalah di bahagian medial. Okay, tengah dahi ini adalah medial. Okay, itu adalah tengah. Okay, lateral pula adalah bahagian tepi. Maksud dia bahagian tepi. Okay, bahagian tepi. Kita ada tepi kanan, kiri, kita ada tepi kanan. Okay. Kita ada tepi kiri dan juga tepi kanan. Iaitu di bahagian lateral kita ini, lateral bahagian tepi, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Itu adalah bahagian tepi maksud dia. Itu adalah istilah kedudukan. Okey, setakat ini boleh faham? Okey, Boleh faham? kayo. Okey, so istilah kedudukan ini kamu kena sentiasa ada latihan. Alright. So, anterior depan, posterior belakang, superior paling atas, inferior paling bawah, medial yang di tengah, lateral tepi, kiri dan kanan. Okey, itu istilah dia. Okey, istilah anatomi yang seterusnya adalah perbandingan. Okey, proksimal. Okey, proksimal maksudnya yang dekat dengan tengah badan. Apa organ yang paling dekat dengan tengah badan? Ginjal. Bukan. Apa yang jantung. organ yang paling dekat dengan tengah badan? Jantung. Yes, betul, jantung. Okey, itu proksimal. Okey? Okey. Kemudian satu lagi adalah distal. Bahagian yang jauh daripada tengah badan. Apa dia? Distal. Ginjal. Distal yang jauh daripada tengah badan. Contoh jari. Okay, Kaki, jari. cikgu. Jari ini. Tengok. Yes. Wah, Evelyn. So, distal ini adalah merupakan istilah perbandingan yang paling jauh, distance. Yang paling jauh dengan tengah badan. Tengah badan ini, so daripada tengah badan ini, yang paling jauh daripada badan adalah jari. Okay, dan seterusnya. Okay. Alright, kita ambil lagi
Yang lain-lain ini kamu akan jadikan sebagai tugasan. Saya akan sebut lagi yang lain, iaitu superficial. Yang lain praaksial, proaksial, ellipsoidal, ipsilateral, kontralateral, itu kamu akan cari sendiri. Saya akan sentuh lagi satu adalah superficial. Superficial adalah yang paling luar dalam badan kita. Apa yang paling berada di luar? Apa dia? Kulit. Apa dia? Kulit. Yes, betul. Itu dipanggil sebagai superficial. Okay, superficial. Lawan superficial adalah deep. Deep ataupun dalam. Apa yang paling dalam ke dalam badan? Apa dia? Usus. Okey, usus, jantung, organ-organ yang lain itu adalah benda yang organ yang berada di dalam badan, yang jauh ke dalam badan. Jadi, superficial adalah ke permukaan, yang paling dekat dengan permukaan. Deep pula adalah yang paling dalam ke dalam badan. Okey, itu contoh. Kalau tadi interior, okey, interior, parietal, visceral. So ini yang lain-lain ini kamu akan cari maksudnya. Dan slide ini saya akan bagi later. Alright. Ketiga, kalau tadi adalah berkaitan dengan istilah anatomi bahasa pembahagian badan berdasarkan garisan. Istilah kedudukan kita sudah sentuh. Istilah yang seterusnya adalah istilah perbandingan, kita pun sudah sentuh. Dan seterusnya adalah istilah pergerakan. Okay, so ada 4. Yes, ada 4 yang kita akan sentuh untuk istilah anatomi. So maksudnya 4 bahagian ini kamu kena beri tumpuan untuk fahami istilah-istilah anatomi ini berdasarkan dia punya bahagian-bahagian yang khusus. Okay, sebab kita tahu istilah anatomi itu adalah based on kedudukan anatomi. Kedudukan anatomi itu dibahagikan berdasarkan satah, kedudukan, perbandingan dan juga pergerakan. Itu adalah untuk istilah anatomi. Jadi antara istilah pergerakan yang ada, yang kamu perlu ketahui adalah fleksi. Fleksi adalah lakuan untuk membengkok daripada luar ke dalam. Bengkok. Okey, contoh. Tangan, bengkok tangan. Ini adalah fleksi. Bengkokkan kaki, itu adalah fleksi. Alright. Ingin saya suka untuk saya ingatkan, semasa exam, apabila kamu berhadapan dengan soalan-soalan ini, untuk memastikan kamu dapat recall, kamu punya knowledge berkaitan istilah anatomi ini, jangan takut untuk membuat lakuan itu di tempat duduk. Contoh, tiba-tiba dalam soalan dia keluarkan istilah pergerakan, fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi, sirkumduksi. So di tempat duduk kamu perlu untuk membuat lakuan-lakuan itu untuk membolehkan kamu recall. Okey, contoh fleksi. Okey, di tempat duduk saja kamu boleh gunakan tempat duduk dan fleksi. Oh, this is flexion. Okey, ekstensi pula adalah pergerakan daripada dalam keluar. Ini adalah meluruskan, extend. Dia ekstensi. Okey, fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi. Okey, abduksi pula adalah dia buka. Abduction. Okey. Daripada sisi ini, contoh tangan, daripada rapat dan kita bukakan. Abduksi. Okey, abduksi. Pergerakannya, buka kaki, abduksi, buka tangan ke tepi, abduksi. Eduksi pula adalah anggota sisi badan ini dibawa ke tengah. Okey, dibawa ke tengah. Contohnya ada pada di sinilah. Okey, adduksi. Adduksi daripada luar ke dalam. Okey, luar ke dalam. Okey, seterusnya adalah rotasi. Rotasi paling senanglah. Okey, rotasi. Pusing sajalah. Ini adalah
Rotasi. Pusingan tangan. Ini adalah rotasi. Okey, rotasi. Sirkumduksi. Okey. Ini sirkumduksi. Okey, jadi kamu boleh lihat berdasarkan gambar yang saya sudah sediakan ini. Okey, abduction, elevation, flexion, extension, okey. Kemudian circumduction, eversion, semua. So ini kamu akan tengok later. Right? Itu adalah berkaitan dengan istilah-istilah pergerakan. Seterusnya, topik yang seterusnya adalah homeostasis. Okey, ini adalah topik yang sangat-sangat bermasalah, yang susah untuk difahami oleh pelajar. Kenapa? Kenapa dia susah? Boleh bagi saya feedback. Kenapa homeostasis ini susah untuk difahami? Boleh bagi tahu saya? Orang Sarawak, boleh bagi tahu saya kenapa dia susah? Nanti Nel ambil kehadiran ya, jangan lupa. Ada si Nel kah? Brenda, okay, Brenda. Okey cikgu. Alright, okay. So itu adalah hemostasis. Hemostasis didefinisikan sebagai proses mengekalkan keseimbangan faktor fizikal dan kimia persekitaran dalam tubuh. Saya punya gambar freeze kah? Masalah kah saya? Sekejap Okey. Saya fikir freeze. Sebab di slide yang di komputer saya satu ni dia freeze. Nampak tidak bergerak. Saya risau juga. Okey. So homeostasis ini kalau ikut sejarah soalan, ia adalah soalan yang bukan selalu lah, tapi agak kerap lah dikeluarkan oleh pemeriksa. Ia adalah, maksudnya homeostasis ini adalah proses badan kita ini adalah proses dalam badan kita mengekalkan keseimbangan disebabkan atas faktor yang mempengaruhi contoh fizikal dan kimia persekitaran dalam tubuh. Jadi, dia adalah satu proses tubuh ini untuk berusaha mengekalkan keseimbangan dalam badan. Okay? Usaha badan kita ini untuk mengekalkan keseimbangan dalam badan sama ada bersifat disebabkan oleh faktor fizikal ataupun kimia di persekitaran untuk memastikan badan kita ini tidak ada sebarang gangguan fungsi. Okey. Jadi, homeostasis ini adalah dua perkataan Yunani, serupa ataupun keadaan. So, kamu kena ingat bahawa homeostasis ini ada term. Pertama, proses mengekalkan keseimbangan dalam badan. Kedua, disebabkan oleh faktor fizikal dan kimia yang mana kesemua itu perlu dikekalkan untuk memastikan tidak ada gangguan sebarang fungsi dalam tubuh. Okey. Jadi antara persekitaran yang akan mempengaruhi badan kita, contoh ni ada dua contoh. Satu contoh daripada faktor kimia. Okey. Satu faktor kimia adalah contoh pH, aras pH dalam badan, dalam darah. Okey, kalau darah kita semakin berasid, itu yang akan menyebabkan kita rasa lesu. Okey, rasa lesu. Okey, itu mungkin kamu bingung sikit kenapa dia pula berasid. Okey, asid itu adalah terhasil daripada kita punya lakuan. Lakuan contoh kita buat exercise. Okey, exercise satu tempoh masa yang panjang. Otot kita sentiasa mengucup untuk menghasilkan daya. Dan disebabkan oleh pengucupan yang berterusan itu, maka akan timbul faktor kelesuan. Kelesuan itu disebabkan oleh pengumpulan asid laktik pada otot. Okey, macam mana dia boleh terkumpul ataupun terhasil asid laktik? Sebab ada proses kimia untuk menghasilkan tenaga untuk pengucupan otot itu. Hasil akhirnya adalah asid laktik dan dia akan semakin banyak asid laktik semakin akan membuatkan otot kita menjadi lesu. Itu adalah
proses kimia dia. Okey, proses kimia yang lain yang paling senang adalah aras gula. Contoh, kamu sudah buat exercise untuk satu tempoh masa yang panjang. Semua itu menggunakan kandungan gula dalam badan. Okey, kandungan gula dalam badan juga dan juga dalam darah. Okey, apabila kamu bersenam berterusan, maka gula dalam darah itu akan ditransform sebagai tenaga, digunakan untuk sebagai tenaga. Jadi bila kekurangan gula dalam darah atas sebab untuk digunakan untuk menghasilkan tenaga, maka itu yang menyebabkan aras gula dalam badan itu semakin menurun. Apabila semakin menurun, demand exercise itu masih ada, itu yang menyebabkan ketidakcukupan tenaga. Apabila ketidakcukupan tenaga disebabkan oleh penurunan gula dalam darah itu yang menyebabkan kita makin lama makin lesu, penat. Jadi secara badan kita cuba untuk mengekalkan keseimbangan dalam badan itu, iaitu keep on cari bahan gula daripada mana lagi dia boleh supply tenaga. Contoh dia untuk mengekalkan keseimbangan dalam badan ini, untuk terus membekalkan tenaga, badan kita cuba untuk memecahkan lemak, memecahkan karbohidrat, memecahkan lemak dalam badan untuk ditukar menjadi tenaga. Dan itu yang kita panggil sebagai proses homeostasis disebabkan oleh demand exercise itu. Seterusnya adalah faktor fizikal, alright. Homeostasis itu berlaku, proses pengekalan keseimbangan itu berlaku disebabkan oleh faktor fizikal. Contoh, suhu. Kita berada di luar, kita exercise, panas terik. Badan kita kena direct sunlight. Secara tidak langsung kita buat exercise, kena lagi direct sunlight, itu yang akan menyebabkan dan exercise itu akan meningkatkan lagi haba dalam badan. Dia ada banyak sebab, faktor fizikal. Satu adalah matahari. Kedua adalah kita punya otot mengucup, dan dia akan bukan saja menghasilkan tenaga, dia juga akan menghasilkan haba dalam badan. Secara tidak langsung, faktor fizikal ini akan menaikkan suhu dalam badan. Jadi apabila suhu dalam badan mula meningkat, secara automatically badan kita cuba kawal suhu badan kita itu daripada terus naik. Terus naik. Dia tidak akan, suhu badan kita tidak akan naik sampai 38, 39 semasa exercise. Bagi yang sehat lah. Kalau demam lain cerita. Tetapi bagi yang sehat, badan kita akan cuba, sistem dalam badan kita akan cuba untuk mengawal peningkatan suhu badan itu supaya constant. Paling tinggi pun mungkin 36, paling tinggi 36.9 ataupun 37. Di bawah daripada 37.5. So itu adalah keadaan di mana homeostasis, proses homeostasis itu menjalankan tugas di dalam badan supaya faktor fizikal, faktor fizikal itu tidak akan mempengaruhi perubahan dalam badan yang akan menyebabkan environment dalam badan kita ini kekal seperti sedia kala, normal, normal. Seterusnya adalah bagaimana proses itu berlaku adalah disebabkan oleh ada tindak balas, maklum balas. Semua proses kawalan homeostasis ini melibatkan mekanisme pengawal aturan yang berdasarkan prinsip suap balik negatif dan juga suap balik positif. Suap balik ini jangan pula kamu macam suap makanan. Dia adalah istilah selain daripada, supaya kamu tidak ni. Prinsip maklum balas ataupun suap balik positif dan negatif. Jadi nama lainnya adalah maklum balas. Jadi nanti kalau keluar soalan suap balik negatif, suap balik positif itu, jangan kamu panik. Itu adalah nama bagi maklum balas positif, maklum balas negatif.
Okey, maklum balas positif, maklum balas negatif. Jadi komponen hemostasis ini adalah memerlukan komponen seperti stimulus. Okey, stimulus yang akan merangsang, yang akan menyebabkan kita yang akan menyebabkan perubahan dalaman badan. Contoh matahari. Matahari adalah stimulus. Panas terik itu adalah stimulus. Jadi reseptor yang mengesan rangsangan ini, okey, stimulus ini adalah kulit. Adalah kulit. Kulit mula merasa bahang, terik, panas. Reseptor daripada kulit ini akan mengesan stimulus itu, haba matahari itu. So, reseptor-reseptor pada kulit ini akan menghantar maklumat ke otak. Tin, 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 tin. Bos, kulit panas. Dari telefon, begitulah contohlah. Jadi dia akan hantar maklumat ke otak untuk ditafsirkan. Okey. Selepas ditafsirkan, didapati bahawa suhu di kulit ini meningkat. Apabila suhu meningkat, maka secepat yang mungkin otak hantar balik maklum balas kepada kulit. Okey, rembes, peluh, cepat, panas nih. Oh, contoh. Okey, dia hantar maklumat kepada kulit, arahkan untuk rembes peluh, rembeskan minyak daripada kelenjar sebum untuk memastikan peluh keluar di atas kulit, menyejukkan bahagian kulit dan juga sebum itu melembabkan kulit supaya kulit tidak kering disebabkan oleh stimulus matahari yang terik itu. Jadi efektor yang akan membuat pembetulan itu adalah kelenjar peluh dan juga kelenjar sebum. Dia adalah penyelamat. Contoh, alright? Dia adalah penyelamat untuk memastikan kulit ini berada pada tahap ataupun suhu yang normal. Okey, normal walaupun panas terik. Alright. Okey, itu adalah mekanisme maklum balas. Jadi ini adalah keseluruhan skema proses kawalan hemostasis. Mungkin ini kamu akan nampak macam apa ni Cikgu Nordin tulis ni. Okey, it's okay. Jangan risau. Ini adalah skema proses kawalan hemostasis secara saintifiknya. Tetapi untuk kamu cukuplah yang ini. Okey, bagaimana proses hemostasis itu berlaku pada tubuh. Okey, bermula daripada rangsangan. Okey, rangsangan stimulus itu tadi, rangsangan pada kulit. Okey, reseptor kita akan mengesan perubahan suhu yang mana akan slightly meningkat dan itu yang akan menyebabkan ada maklum balas negatif. Okey, maklum balas negatif di mana maklum balas negatif itu yang diperoleh adalah ada perubahan suhu pada kulit, peningkatan suhu pada kulit. Jadi dia akan hantar maklumat dalam bentuk impuls yang akan dipercepatkan oleh rembesan hormon. Okey, hormon yang ada contoh adrenalin. Okey, hormon adrenalin. So hantar untuk mempercepatkan penghantaran impuls itu. So maklumat itu akan disalurkan ke pusat kawalan iaitu sistem saraf pusat. Okey, sistem saraf pusat. Kemudian daripada sistem saraf pusat itu akan ditafsirkan, okey, dihantar ke otak untuk ditafsirkan, okey, ditafsirkan oleh otak. And then otak akan memberi maklumat, menghantar maklumat back kepada sistem kulit dalam bentuk impuls dan dipercepatkan oleh hormon yang supaya hormon itu akan mempercepatkan penghantaran maklumat dan sistem kulit akan menerima maklumat daripada otak yang akan mengarahkan organ sistem kulit itu untuk bertindak balas. Yang ini yang akan kita masuk kepada efektor. Efektor iaitu efektor yang akan membantu menyederhanakan suhu pada kulit itu adalah efektor kelenjar peluh dan juga efektor kelenjar rembes
sebum. Okey, sebum. Ini efektor ya. Right. Kelenjar peluh, rembes peluh dan kelenjar sebum akan rembes cecair sebum. Right. Okey, efektornya adalah dua, right? Kelenjar peluh dan juga kelenjar sebum. Okey, itu adalah bagaimana proses homeostasis itu berlaku. Bermula daripada rangsangan yang mana ataupun stimulus itu, rangsangan atau stimulus. So rangsangan itu akan diterima oleh reseptor, akan hantar maklumat kepada otak ataupun sistem saraf pusat yang mana otak akan menjana, mentafsirkan maklumat itu dan hantar semula maklumat kepada sistem organ dalam bentuk maklumat juga semula impuls saraf yang mana akan dipercepatkan oleh tindak balas hormon dan di sinilah yang akan bagi maklumat kepada organ yang bertindak balas efektor. Sebagai contoh, peningkatan suhu itu pada kulit itu akan memberi maklumat kepada efektor untuk merembeskan peluh, iaitu rembes cecair air peluh. Okey. Kemudian barulah selain daripada itu, kelenjar sebum juga dirembeskan untuk cecair untuk memastikan kelembapan pada kulit dan di situlah yang akan menyebabkan suhu badan itu kekal konstan. Okey, kekal konstan. Kalau naik pun mungkin dalam 0.1. Okey, 0.1 degrees dan dia tidak akan sampai naik pergi 38, 39 melainkan jika ada masalah lain. Contoh keadaan pengaruh faktor fizikal yang lain, dehydration. Dehidrasi. Badan kehilangan air yang begitu banyak, itu mungkin akan menyebabkan masalah kepada proses homeostasis itu untuk mengekalkan suhu badan itu pada tahap yang konstan. Okey, contoh lain yang boleh kita boleh ambil sebagai contoh proses homeostasis itu yang berlaku adalah contoh pengosmo kawal aturan oleh ginjal. Contoh air dalam badan. Kita banyak minum air. Okey. Mula-mula tu kita tidak akan rasa banyak minum air, dalam satu saat kita rasa mau buang air kecil. Tidak. Dia akan ambil masa. Okey. Apabila kita minum air dengan banyak, perut kita akan terisi dengan air, maka lebihan air itu akan dirembeskan, dihantar, diserap oleh darah, dan dihantar ke buah pinggang untuk ditapis. Lebihan air itu akan difilterize, ditapis oleh ginjal dan itu lebihan air itu akan dihantar, dirembes ke pundi kencing. Yang itu yang kita akan menyebabkan dalam tempoh 5 minit, 10 minit situ baru kita akan rasa mau buang air kecil. Dia tidak akan rasa, kamu tidak akan rasa a few seconds saja kamu minum 2 gelas air kamu rasa mau kencing. Tidak. Dia akan ambil masa. Okey. Kenapa? Sebab maklumat yang ada pada ginjal itu, maklumat pada pundi kencing itu belum ada. Jadi kalau pundi kencing itu penuh, di situ yang akan hantar maklumat kepada otak. Reseptor pada pundi kencing itu akan menghantar maklumat kepada otak. Tafsir, hantar kepada sistem urinary itu untuk bertindak balas. Efektornya adalah adalah pundi kencing untuk rembes lebihan air yang berkumpul dengan banyak di pundi
kencing sebagai urin. Begitu. Begitu juga dengan kawalan paras gula dalam darah. Okey. Jika kandungan gula dalam darah itu tinggi, insulin akan main peranan. Contoh, insulin akan main peranan rembeskan hormon, okey, supaya gula itu direndahkan. Macam mana direndahkan daripada dalam darah? Dia akan rembeskan, dia hantar filterize more sugar to ginjal. Jadi gula yang lebihan itu akan dikeluarkan daripada badan. Contoh, manakala kalau aras gula itu rendah, maka hormon akan maklumat akan dihantar ke otak. Need more sugar. Macam mana? Dia akan pecahkan karbohidrat daripada makanan yang ada dalam usus untuk dicernahkan lebih cepat untuk diserap oleh darah untuk mensupply, bekalkan darah gula ke seluruh badan untuk memastikan kefungsian untuk menghasilkan tenaga itu berterusan. Alright. So, ada persoalan? Saya rasa ya, sekian. Ada soalan? Ada soalan?